Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Hariri. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk berkenaan perkahwinan bawah umur bersama rakan-rakan seperjuangan ummah saya, iaitu Ahmad Nakib bin Muhammad Najib, Ahmad Farihin bin Khairuddin dan Muhammad Mikail bin Zulkifli. Definisi perkahwinan bawah umur. Perkahwinan bawah umur sering menjadi kontroversi dari semasa ke semasa. Masyarakat moden menganggap pelajar sekolah rendah belum layak berkahwin. Ada juga yang menyatakan pelajar sekolah menengah juga belum layak mengandung, melahirkan dan menyusukan anak. Pada peringkat ini, mereka lebih sesuai belajar dan merasai keindahan dunia remaja secukupnya. Ini saya akan bercakap mengenai hukum perkahwinan bawah umur. Hukum perkahwinan hendaklah mengikuti undang-undang yang ditetapkan di dalam sesebuah negara sekiranya hakim mengesahkannya. Maka perkahwinan yang menepati syarat dan rukunnya adalah sah. Tetapi jika undang-undang menetapkan had umur tertentu bagi seseorang untuk berkahwin, maka ia wajib dipatuhi. Pada prinsipnya, perkahwinan di bawah umur memang boleh mengikut hukum syarak. Namun perkara tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sesuka hati kerana kita mempunyai enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002. Enakmen ini memperuntukkan syarat umur bagi pengantin lelaki minimum 18 tahun, manakala perempuan pula mesti berumur 16 tahun ke atas. Bagaimanapun, perkahwinan yang melibatkan kanak-kanak perempuan di bawah umur 16 tahun dan lelaki di bawah umur 18 tahun, mereka perlu mendapat kebenaran daripada pihak mahkamah sebelum berkahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mikail bin Zulkifli. Saya akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan perkahwinan bawah umur. Antara faktor yang menyebabkan perkahwinan bawah umur ialah pendapatan isi rumah yang rendah, perlindungan dan keselamatan, dan keterlanjuran. Jadi, mengapakah saya mengatakan bahawa pendapatan isi rumah yang rendah adalah faktor berlakunya perkahwinan bawah umur? Antaranya ialah ibu bapa tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk menampung pembelajaran anak-anak mereka. Yang seterusnya ialah dapat meringankan beban mereka dan membantu mereka dari segi kewangan. Sebagai contoh, jika anak perempuan mereka sudah berkahwin dengan seseorang, secara tidak langsung tanggungan tersebut akan sepenuhnya di bawah tanggungjawab suaminya. Faktor yang kedua pula ialah perlindungan dan keselamatan. Mengapa perlindungan dan keselamatan bukan faktor kepada berlakunya perkahwinan bawah umur? Salah satunya ialah kegusaran ibu bapa terhadap kemungkinan anak mereka diperkosa. Dan yang kedua, ibu bapa bimbang anak mereka terlalu bebas sehingga melakukan perkara yang tidak wajar. Dan yang ketiga pula, berkahwin pada usia muda kerana mahu berasa selamat di samping seorang lelaki yang mempunyai satu ikatan yang sah. Implikasinya, apabila seseorang perempuan sudah mempunyai suami, keselamatannya lebih terjamin. Hal ini kerana terdapat seseorang yang dapat menjaganya. Jadi, ibu bapa tidak perlu lagi khawatir atas keselamatan anak perempuannya kerana telah mempunyai seseorang yang dapat menjaga anaknya. Faktor yang ketiga berlakunya perkahwinan bawah umur ialah keterlanjuran. Mengapa keterlanjuran merupakan faktor? Hal ini kerana gejala sosial dalam kalangan masyarakat semakin mengencing. Dewasa ini, jika kita lihat, lelaki dan perempuan mempunyai pergaulan yang bebas di mana-mana sahaja. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahawa di akhir zaman nanti akan lahirnya manusia yang tidak berbapa. Hal ini juga telah dibuktikan bahawa pada masa kini terdapat banyak kes-kes lahirnya anak luar nikah. Yang seterusnya ialah segelintir remaja mengambil langkah mendirikan rumah tangga setelah terlanjur. Mereka akan mendirikan rumah tangga di bawah umur sekiranya mereka telah terlanjur untuk menutup mereka punya kes keterlanjuran. Berdasarkan statistik remaja hamil pada tahun 2014 hingga 2018, kehamilan yang berdaftar di Klinik Kesihatan Malaysia setiap tahun akan melebihi 1,000. Pada tahun 2017 sahaja, seramai 3,694 remaja hamil luar nikah. Hal ini dapat membuktikan bahawa keterlanjuran merupakan faktor utama berlakunya perkahwinan bawah umur. Strategi dan inisiatif yang dapat dilakukan bagi mencegah perkahwinan bawah umur ialah menjaga kebajikan kanak-kanak seperti memberi pendidikan yang baik, memberi bantuan kewangan,
kerajaan menyediakan program latihan kemahiran. Jika kita memberi atau menyalurkan bantuan kewangan kepada kanak-kanak, hal ini secara tidak langsung dapat mengajarkan ibu bapa untuk membesarkan anak-anak mereka. Langkah-langkah yang kedua pula ialah mewajibkan sekolah menengah sehingga tingkatan 5 bagi kanak-kanak di seluruh Malaysia. Individu yang lebih fokus kepada pelajaran cenderung untuk berkahwin lambat. Hal ini kerana mereka lebih fokus dalam pelajaran dan mereka tidak akan berkahwin selagi tidak mencapai kejayaan terhadap diri mereka sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Antara kesan perkahwinan bawah umur adalah menggalakkan aktiviti seksual terlalu awal. Tubuh badan kanak-kanak masih berkembang dan masih terlalu awal untuk memahami pendidikan seks. Seterusnya adalah meningkatkan risiko HIV atau AIDS. Kajian mendapati 5,000 wanita dijangkiti HIV setiap minggu dan 1/7 jangkitan HIV adalah dari golongan remaja. Yang terakhir ataupun yang ketiga, keganasan rumah tangga. Berisiko untuk berlakunya keganasan rumah tangga kerana para remaja atau kanak-kanak tiada ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengharungi ujian dalam menghadapi rumah tangga. Seterusnya, kita mempunyai undang-undang di bawah umur, perkahwinan di bawah umur. Kita mempunyai 2 undang-undang. Yang pertama ialah undang-undang dari segi agama Islam, dan yang kedua ialah undang-undang yang bukan beragama Islam. Saya akan sentuh bagi yang pertama, undang-undang bagi keluarga beragama Islam. Umur minimum untuk perkahwinan, tiada satu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah atas ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syar'i telah memberi kebenaran secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Yang kedua ialah untuk yang bukan beragama Islam. Pentaksahan perkahwinan jika salah satu pihak berumur di bawah umur minimum perkahwinan. Mana-mana perkahwinan yang berupa sebagai diupacarakan di Malaysia adalah tidak sah jika pada tarikh perkahwinan itu salah satu daripada pihak-pihak berumur di bawah 18 tahun, melainkan jika bagi seseorang perempuan yang telah genap umur 16 tahun. Mengambil satu potongan hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai golongan pemuda, sesiapa di antara kamu mampu mengadakan perbelanjaan perkahwinan, maka hendaklah ia berkahwin. Kerana dengan perkahwinan lebih menundukkan pandangan mata dan lebih terpelihara kemaluan. Dan sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, kerana berpuasa boleh mencegahkan syahwatnya." Potongan hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang kita dapat daripada perkahwinan di bawah umur ini adalah kita harus mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia, kepentingan anak-anak dan keselamatan mereka. Selain itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan perlindungan kanak-kanak daripada perkahwinan di bawah umur dan untuk mempromosikan perkembangan dan kesejahteraan mereka.